Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Okey, hari ini dalam kelas matematik tahun 3 kita akan pergi kepada tajuk penyelesaian masalah wang. Okey, kita akan lihat buku aktiviti muka surat 89 dan juga 90. Okey, buku aktiviti yang pertama, aktiviti soalan yang pertama dalam buku aktiviti. Selesaikan masalah yang berikut. Soalan nombor 1, jualan tiket perlawanan bola sepak pada hari pertama RM5,426.70. Manakala jualan pada hari kedua pula RM4,381. Soalan minta kira jumlah jualan tiket untuk 2 hari itu. Okey. Dalam ayat ni dia beritahu, kita highlightkan kata kunci yang pertama, iaitu hari pertama bernilai RM5,426.70. Manakala hari kedua bernilai jualan tiket RM4,381. Kira jumlah jualan tiket. Jadi dia cakap jumlah. Bila disebut jumlah, maksudnya soalan ni memerlukan kamu melakukan operasi tambah. Okey, ayat matematik yang perlu kita tulis adalah, kita masukkan nombor yang pertama RM5,426.70. Kemudian operasi tambah, masukkan nombor yang kedua RM4,381 sama dengan. Okey. Dalam kotak di sebelah kanan ni, kamu perlu membuat jalan kira. Okey, jalan kira dalam bentuk lazim. Macam mana nak buat jalan kira dalam bentuk lazim? Kamu masukkan nombor yang pertama, iaitu RM, kena tulis RM RM5,426.70. Okey, tambah di bawah RM kena tulis RM4,381. Okey, memandangkan soal nombor yang kedua ni tak ada nilai sen, jadi kita tambah titik sifar. Okey, kamu ambil pembaris, garis 2, 1, 2. Okey, kemudian kita akan kira sifar tambah sifar adalah sifar. 7 tambah sifar 7, titik kamu turunkan balik. 6 tambah 1 7, 8 tambah 2 10, sifar 1 di atas. 4 tambah 3 7, tambah 1 8, 5 tambah 4 9. Jadi jawapan dia RM9,807.70. Tulis jawapan dia kat sini. RM9,807.70. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. 9 orang murid cemerlang menerima hadiah bernilai RM250 setiap orang. Kira jumlah nilai hadiah yang mereka terima. Okey, dalam soalan ni dia cakap ada 9 orang murid, okey, mendapat hadiah bernilai RM250. Kira jumlah nilai hadiah yang mereka terima. Okey, dia cakap jumlah. Okey, kita nak tambah ke RM250 ni sebanyak 9 kali. Selain tambah, kita boleh buat operasi apa yang lebih senang? Operasi darab. Darab merupakan operasi tambah yang berulang. Contohnya 9 tambah 9 tambah 9 sama dengan 9 darab 3. Okey, ini 9, 9, 9. Okey.
Maksudnya 9 darab 3. Tapi dalam konteks soalan ni 9 kena darab dengan RM250. Jadi kita nak masukkan ayat matematik dia. RM250 darab 9. Sebab kita tak mampu nak kira banyak sangat. RM250 tambah RM250 sampai 9 kali kita nak kena tambah. Jadi banyak kan? Jadi langkah yang lebih mudah kita menggunakan operasi darab. Darab merupakan tambah yang berulang. Okey. Kita masukkan ke dalam bentuk lazim. RM250 darab dengan 9. Garis 2. 1, 2. Okey, sifir 9. Murid ingat kan sifir 9? Sifir 9. Kita buat sifir sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 1 darab 9. Sekejap. Kita nak darab dengan 9. Okey. 1 darab 9, 9. 2 darab 9, 18. 3 darab 9, 27. 4 darab 9, 36. 5 darab 9 adalah 45. Okey. 9 darab sifar. 9 darab sifar, sifar. 9 darab 5, 45. 5 di bawah, 4 di atas. 9 darab 2, 18. 18 tambah 4, 18, 19, 20, 21, 22. Tambahkan RM. Jadi jawapan dia RM2,250. Jumlah semua wang daripada setiap murid. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, ada 2 orang murid. Ada seorang murid dan juga ayah dia. Murid ni nama dia Aiman. Okey, Aiman cakap, "Ayah, simpanan saya sekarang RM1,121.95. Okey, ayah Aiman cakap, "Ambillah wang ini supaya simpanan kamu menjadi RM1,500. Okey, ayah Aiman bagi wang tapi kita tak tahu lagi berapa yang dia bagi supaya wang Aiman jadi RM1,500. Okey, berdasarkan perbualan di atas, berapakah wang yang diberi oleh ayah Aiman? Okey, wang yang diberikan oleh ayah Aiman kita tak tahu, jadi dia jadi sebagai unknown. Okey. Jadi kita nak masukkan ke dalam ayat matematik. Jadi macam mana? Okey, RM kita masukkan dulu wang Aiman RM1,121.95. Ayah dia bagi, kita tak tahu berapa kan. Okey. Jadi last kali duit Aiman akan jadi RM 1,500. Okey. Kita nak masukkan ke dalam bentuk lazim. RM1,121.95. Okey, tambah dengan tempat kosong. Kita lukis tempat kosong. Tak jadi. Sekejap. Okey. Kemudian okey. Dah sekali duit Aiman akan jadi RM1,500. Jadi RM1,500 berada di bawah. RM1,500.
Ini tak ada sin, jadi letak sifar. Jadi macam mana kita nak buat? Maksudnya duit di sini mestilah kurang kan? Kurang daripada 1,500 ni. Maksudnya jadi kita ambil 1,500, kita kena tolak dengan di atas. Okey, kita nak tolak ke atas untuk dapatkan jawapan di tengah. Okey, sifar tolak 5 tak boleh, sifar tolak 5 pun tak boleh. Jadi semua ni sifar kita kena pinjam dekat 5. 5 akan jadi 4. 4 bagi kat sifar, pinjam lagi jadi 9, bagi kat sifar lagi, pinjam, bagi kat sifar, pinjam, dan last sekali jadi 10. 10 tolak 5, 5. 9 tolak 9, sifar, titik. 9 tolak 1, 8. 9 tolak 2 jadi 7. 4 tolak 1 jadi 3. 1 tolak 1 sifar. Jadi sifar di hadapan kita tak perlu tulis. Jadi wang yang ayah Aiman bagi adalah RM378.5. Jadi wang yang ayah Aiman bagi adalah RM378.3.05. Okey, itu adalah jawapan bagi soalan ketiga. Kita pergi kepada soalan keempat. Encik Kumar membayar RM10,000 kepada 8 orang pekerja sambilan yang menerima upah yang sama. Kira jumlah yang diterima oleh setiap pekerja. Okey, bagi soalan ni Encik Kumar menggunakan duit RM10,000 dan dia memberi kepada 8 orang sama banyak. Okey, dia memberi kepada 8 orang sama banyak, maksudnya dia jadi macam ni lah. RM10,000 dia bagi kepada 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pekerja dia. Dia nak bagi sama banyak. Bila dia nak memberi sama banyak, membahagilah operasi yang terlibat. Jadi operasi dia adalah operasi bahagi. Okey, kita masukkan ke dalam ayat matematik. RM10,000 bahagi 8 sama dengan. Okey, itu adalah ayat matematik dia. Okey, kita nak cuba masukkan ke dalam bentuk lazim di sebelah ni. Okey, RM10,000 bahagi garis di atas, garis di bawah. Okey, 8 berada di luar. Okey, untuk membahagi kamu perlu tahu sifir 8. Okey, kita nak buat sifir 8 di sebelah. Sifir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. 1 darab 8, 8. 2 darab 8, 16. 3 darab 8, 24. 8 darab 4, 30. 2, 8 darab 5, 40. 8 darab 6, 48. 8 darab 7, 56. 8 darab 8, 64. Dan last sekali 8 darab 9, 72. Okey, nombor yang pertama, tengok kat sini. 1. Dalam sifir 8 tak ada 1. Jadi kita ambil 2 nombor 10. Dalam sifir 8 tak ada 10. Jadi yang paling hampir dengan 10 adalah 8. Jadi kita kena darab dengan 1. 1 berada di atas, 8 kita tulis di bawah. Okey, garis tolak. 10 tolak 8. Sifar tolak 8 tak boleh, sama pinjam jadi 10 juga. 10 tolak 8, 2. Okey, turunkan sifar. Jadi 20. Cari jawapan 20. Okey, 20 tak ada. Jadi yang paling hampir dengan 20 adalah 16. Okey, 2. Jadi 8 darab dengan 2. 2 berada di atas. Jawapan dia 16 di bawah. Okey, garis tolak.
Sifar tolak 6 tak boleh. Pinjam di 2, 2 jadi 1. Okey, 10, 10 tolak 6, 4. 1 tolak 1, sifar. Tak perlu tulis. Okey, turunkan. Sifar jadi 40. Okey, dalam sifir 8 ada 40. Perlu darab dengan 5. Okey, 5 berada di atas. 40 berada di bawah. Okey, garis tolak. Sifar tolak sifar, sifar. 4 tolak 4, sifar. Jadi letakkan titik sahaja. Okey, turunkan sifar. Okey. Dalam sifir 8, sifar berada di atas sekali 8 darab sifar, sifar. Jadi sifar berada di atas. Okey, 8 darab sifar, sifar, jawapan dia sifar, garis tolak. Sifar tolak sifar, sifar. Okey, RM tulis balik. RM. Jadi upah yang diterima oleh setiap pekerja adalah RM1,250. Okey, soalan yang kelima. Encik Lee ada RM500. Dia ingin membeli sehelai jaket dan seutas jam tangan. Kira baki wang Encik Lee. Okey. Encik Lee ada RM500. Dia ingin membeli sehelai jaket dan seutas jam tangan. Okey, dalam soalan ni dia ada sebut perkataan baki. Kalau perkataan baki maksudnya operasi tolak. Okey. Maksudnya kamu perlu tolak 2 kali sebab dia nak membeli dua barang. Okey, kita masukkan ke dalam ayat matematik. RM 500 tolak RM 239.50 sen tolak RM RM240.40 sen sama dengan. Okey, ini ayat matematik dia. Okey, kita perlu tolak dua kali. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Okey, kita masukkan ke dalam bentuk lazim. Kita boleh tolak secara panjang. RM 500. Ini tak ada sen. Okey, ini ada sen. Jadi perlu letak sifar, titik sifar. Okey, tolak RM RM239.50. Okey, garis sekali dulu. Garis sekali sahaja dulu. Kita kira, kemudian kita garis lagi. Okey, sifar tolak sifar. Sifar tolak 5 tak boleh. Nak pinjam kat sifar tak boleh, pinjam kat sifar tak boleh. Jadi kena pinjam dekat 5. Okey, 5 akan jadi 4. Bagi kat kawan sebelah 10, pinjam lagi. Bagi kat kawan sebelah, pinjam lagi. Dan bagi kat kawan sebelah. 10 tolak 5 boleh. Jadi 5. Titik. 9 tolak 9, sifar. 9 tolak 3 jadi berapa? 9 tolak 3 jadi 6. 4 tolak 2 jadi 2. Okey, RM. Belum selesai lagi, kita ada satu lagi nombor. Okey, tolak lagi sekali dengan RM 240.4 sifar. Okey, garis 1, 2. Okey, memandangkan ini nombor yang terakhir, jadi kita garis 2. Sifar tolak 5, sifar. 5 tolak 4, 1 titik. Sifar tolak sifar, sifar. 6 tolak 4, 2. 2 tolak 2, sifar. Jadi tak perlu letak sifar yang terakhir. Jadi baki dia adalah RM20.10 sen. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Jadual menunjukkan kutipan derma untuk mangsa bencana alam. Okey, 2 hari kutipan tersebut, hari Sabtu dan juga hari Ahad. Hari Sabtu, kutipan bernilai RM3,127.90. Okey, manakala hari Ahad kurang RM564.50 daripada hari Sabtu. Kurang sedikit daripada hari
Sabtu ni. Okey. Kira jumlah kutipan untuk kedua-dua hari itu. Okey, dia nak jumlah. Okey, tapi ada perkataan kurang. Nak buat macam mana? Hari Ahad kita tak dapat lagi kan? Hari Ahad tak dapat lagi. Maksudnya kita perlu cari hari Ahad dulu. Okey, nak dapatkan hari Ahad, macam mana nak dapatkan hari Ahad? Untuk dapatkan hari Ahad, kita kena tolak daripada hari Sabtu ni. Tolak yang ni. Okey, jadi ayat matematik dia akan jadi macam ni. RM3,127.90 tolak dengan RM 564 5 sifar. Kemudian untuk dapatkan jumlah kedua-dua hari tersebut, kamu perlu dapatkan dulu. Okey, perlu dapatkan dulu hari Ahad ni. Jadi kita akan membelah ni kepada dua bahagian. Okey, kita nak kira dulu hari Ahad. Okey, kita ambil hari Sabtu. RM RM3,127.90. Okey, tolak dengan hari Ahad yang kurang RM564.50. Okey, garis. 1 2. Okey, sifar tolak sifar. Sifar 9 tolak 5 4. Okey, 7 tolak 4. 7 tolak 4 adalah 3. 2 tolak 6 tak boleh. Sifar dekat kawan dia. Okey, 12 tolak 6 6. Sifar tolak 5 tak boleh. Pinjam. Okey, ini jadi 2, ini jadi 10. 10 tolak 5 5. Ini jadi 2. Letakkan RM. Okey, kita baru dapat untuk hari Ahad. Okey, jadi hari Ahad kita boleh tulislah kat tepi tu. RM2,563.40. Jadi dia minta untuk kedua-dua hari, jumlah kutipan kedua-dua hari tersebut. Jadi kamu perlu tambah. Kamu perlu tambah RM3,127 ni, tambahkan dengan yang ini. Okey, jadi ayat matematik dia panjang sikit lah. Kita tulis balik ayat matematik dia. Okey, tadi kita tolak kan, RM3,127.90 tolak dengan RM564.50. Kemudian kita perlu tambah pula. Okey, tambah dengan RM3,127.90 tambah lagi dengan yang ni RM2,563.40 sama dengan, okey, panjang sikit 4. Okey, kita nak tambah kat sini. Ni tadi kita dah buat dah nombor 1. Okey, sekarang operasi yang kedua. RM RM3,127.90 tambah dengan, tambah letak kat bawah, RM 2,563.40. Okey, garis 1 2. Okey, sifar tolak sifar. Sifar ini tambah, sorry, ini tambah. Sifar tambah sifar, sifar 9 tambah 4 jadi 13. 1 di atas, titik, jangan lupa tulis. 7 tambah 3 10 tambah 1 11. 1 di atas. 6 tambah 2 8. 8 tambah 1 9. 5 tambah 1 6. 3 tambah 2 5.
Ini tulis RM. Jadi dapat jawapan dia. 5,691 ringgit 30 sen. Okey. Sekian saja untuk soalan pada kali ini. Cikgu harap murid dapat menjawab dengan baik. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.